Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan mutaqabbalan warzuqna rizqan halalan katsiran wasi'an ya arhamar rahimin. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فاردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung kembali kuliah kita. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Bismillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sambungan kita pada malam ini sirah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang kita akan dengar pada malam ini bernama Sayyiduna Zaid Al-Khair radhiyallahu taala anhu. Dia bukan Zaid bin Thabit ataupun Zaid bin Harithah yang terkenal, tapi seorang sahabat yang lain bernama Zaid Al-Khair dengan ra, dengan makna kebaikan. An-nasu ma'adinun khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam. Manusia ni diibaratkan seperti galian yang berharga, emas, apa-apalah benda yang dalam tanah ni, manusia macam gitu. Khiyaruhum fil jahiliyati, sebaik-baik kamu, sebaik-baik mereka di dalam jahiliyah, maka mereka juga sebaik-baik manusia ketika Islam. Mana kalau zaman jahiliyah tu baik dah, bila dia masuk Islam, insya-Allah dia lebih baik lagi. فإليك سورتين لصاحبي جليل خطت أولاهما يد الجاهلية وأبدعت أخراهما أنامل الإسلام. Kita akan mendengar kisah seorang sahabat Nabi pada malam ini, yang dia ni ada dua cerita. Satu cerita di zaman jahiliyah, ketika dia jahiliyah, makna zaman jahiliyah pun dia baik, dan ketika zaman Islam pun lebih-lebih lagi baik orangnya. Dzalika as-sahabiyyu huwa Zaidunil Khail. Beliau ialah sahabat Nabi bernama Zaid Al-Khail. Khail dengan lam, khailun dengan makna kuda. Mana Zaid kuda. Kenapa orang panggil dia Zaid kuda? Dengarlah cerita dia nanti. Itu zaman jahiliah orang panggil dia Zaid kuda. Khailun kuda. Ketika dia masuk Islam, wa Zaidunil Khair dengan ra, khairun. Dan ketika dia masuk Islam, Nabi memanggilnya dengan panggilan Zaid Al-Khair. Nabi tukar nama dia kepada yang baik, Zaid yang baik. Cerita yang pertama, kisah Zaid Al-Khair di zaman jahiliyah. Haka Syaibani an Syaikhin min Bani Amirin. Seorang perawi bernama Syaibani meriwayatkan daripada seorang syekh daripada Bani Amir. Dia cerita, asabatna sanatun mujdibatun. Jadi ada seorang tua daripada kabilah Bani Amir cerita pengalaman hidup dia.
Dia kata zaman dulu, ni cerita zaman jahiliah, kampung kami ditimpa dengan sanatun mujdibatun, kemarau panjang. Halaka fiha az-zar'u wa ad-dar'u, menyebabkan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan habis mati belaka, kering belaka. Begitu juga dengan binatang ternakan mati sebab kemarau. Fa kharaja rajulun minna bi'iyalihi ila al-hirah, maka dalam kabilah kami Bani Amir ada seorang lelaki, dia pun tak tahan duduk dalam kampung. Dia kata kalau kita bertahan dalam kampung ni dengan kita mampu kerah, orang kata mati kering. Jadi kita keluarlah, berhijrah tempat lain dengan harapan kita dapat sumber rezeki yang lain. Maka lelaki ni bawa seluruh ahli keluarga dia menuju ke Al-Hirah. Hirah sebuah tempat di Iraq antara Kufah dengan Najaf. Wa tarakahum fiha. Setelah beberapa hari perjalanan keluarga ni sampailah dekat Hirah, lelaki ni pun tinggalkan ahli keluarga dia dekat situ. Dia kata apa? Intaziruni huna hatta a'uda ilaikum. Korang tunggulah dekat sini, ada makanan saki-baki ni, berjimat cermat, jangan boros, makan sikit-sikit sekadarnya, dan aku akan meneruskan perjalanan aku seorang-seorang untuk bawa balik rezeki kepada kamu. Suma aqsama alla yarji'a ilaihim illa idza kasaba lahum malan aw yamun. Lalu lelaki ni bersumpah, demi sesungguhnya aku takkan balik bertemu dengan korang semua sehinggalah aku bawa balik harta yang banyak, unta ke apa ke, binatang ke, makanan ke, sama ada aku bawa balik makanan yang banyak, harta yang banyak, ataupun aku mati. Itu je. Kalau aku balik, aku akan bawa balik harta. Kalau aku tak balik, maknanya tu matilah tu. Bukan kahwin seorang lagi, mati. Summa tazawwada zadan wa masya yaumahu kullahu. Lalu lelaki ni pun mengucapkan selamat tinggal pada ahli keluarga dia. Dia pun merentas padang pasir seorang-seorang, berjalan sehari semalam. Hatta idza aqbala al-lail, setelah sehari suntuk perjalanan sampai dekat tengah padang pasir, wajada amamahu khiba'an. Dia nampak dekat tengah padang pasir ni ada satu kemah yang besar. Wa bil qurbi minal khiba'i muhrun muqayyadun. Berhampiran dengan kemah yang besar ini ada seekor kuda yang besar juga. Maknanya kuda ni menggambarkan tuannya pun besar juga. Bukan sebarangan kuda ni. Kuda ni diikat tepi kemah ni. Apa kata lelaki ni, Mamat ni, yang tinggalkan kampung, tinggalkan keluarga dekat Al-Hirah? Dia kata apa? Hadza awal ghanimah. Inilah harta rampasan aku yang pertama. Dia niat, aku nak rembat kuda ni. Wa tawajjaha ilaihi wa ja'ala yahullu qaidahu. Dia pergi senyap-senyap dekat kuda tu, dia buka tali. Fama in hamma birukubihi hatta sami'a sautan yunadihi. Dia pun elok, dia buka tali kuda, dia pun nak naik kuda, tiba-tiba dengar orang jekah dia. Khalli anhu waghnam nafsak. Suara tu kata, tinggalkan kuda. Kalau kau rasa kau nak umur panjang, tinggalkan kuda tu, selamatkan diri kau. Aku dengar tu terlompat, terperanjat, lari bersepah Mamat ni. Dia tak tahu siapa orang tu, lari dia. Summa masya sab'ata ayyamin hatta balagha makanan fihi marahun lil ibli. Lelaki ni tuan-tuan berjalan. Berapa lama pula berjalan? Sab'ata ayyamin, 7 hari 7 malam. Tak tahulah dia makan apa sepanjang perjalanan tu. Orang dulu pandailah dia nak hidup, kan? Pandailah dia. Selama 7 hari 7 malam jalan nak cek makanan ni, sampailah sebuah tempat di padang pasir juga. Dia nampak tempat ni ada macam kandang unta. Wa bi janibihi khiba'un 'azimun, dan di tepi kandang unta ni ada kemah yang besar. Fihi kubatun min adamin, dan kemah ni, kubah dia, atap kemah tu
diperbuat daripada kulit. Tushiru ila thara wa ni'mati, menunjukkan tuan kemah ni orang kaya. Ni bukan kemah canvas biasa ni, kulit ni, branded ni masyuk ni, kaya ni. Faqala ar-rajulu fi nafsihi, maka kata lelaki ni, la budda li hadzal marahi min ibilin wa la budda li hadzal khiba' min ahlin, mesti dalam kandang ni ada unta, dan confirm dalam kemah ni ada tuan kemahnya. Thumma nazara fil khiba', lalu lelaki ni pun pelan-pelan mengangkat skodeng dekat kemah tu, tengok ada siapa dalam kemah ni. Wa kanat asy-syamsu tadnu minal maghrib, ketika dia sampai dekat kemah tu, matahari hampir-hampir tenggelam, nak masuk waktu maghrib. Dia buat selak kemah, dia tengok, fawajada syaikhan faniyan fi wasatihi fajalasa khalfahu wa huwa la yash'ur bih. Dia buat skodeng selak kemah, tengok-tengok dalam kemah ni ada orang tua. Orang tua duduk, orang tua tak larat, dia duduk seorang-seorang dalam kemah ni. Tengok, dia perhati orang tua ni, macam orang tua ni pun macam, yalah dah tak larat kan, mata pun mungkin tak nampak lah. Lalu lelaki ni pelan-pelan dia buka kemah ni, dia pun masuk, dia menyuruh belakang orang tua ni. Contohlah, kalau contoh ibaratlah Ana ni orang tua ni, tapi aku orang tua, aku muda lagi. Ni orang tua ni kan, contoh. Dia pun masuk kemah tu, dia duduk kat belakang, dekat tempat barang-barang kot, duduk belakang. Dia pun tunggu. Kok ada orang datang dekat kemah ni, mungkin anak dia ke apa ke. Wa ma huwa illa qalilun hatta ghabat asy-syams. Tak lama kemudian mata dia pun tenggelam, gelap. Tiba-tiba wa aqbala farithun lam yura qattu farithun a'zamu minhu wala ajsamu. Tiba-tiba datang seorang panglima. Faris ni penunggang kuda, panglima, yang aku tak pernah tengok orang gini. Badan dia besar bapak badan dia, a'zamu, badan dia besar, wa ajsam, ajsam ni mana badan dia tough, bukan sado pondan tu, tough kan, macam orang UFC punya badan kan, tough, badan tinggi besar. Qadim tata sahwata jawadin alin, yang dia ni datang naik kuda daripada luar kemah. Terkejut, ya men, senang nak pasal kuda tu. Wa haulahu abdani yamshiyani an yaminihi wa shimalihi, kiri kanan panglima ni ada dua orang bodyguard dia. Wa ma'ahu nahwu mi'ati minal ibil. Dia tengok mamak ni menyuruh kat belakang lagi ni. Dia tengok, ish, siapa dia ni lah, badan besar bapak, ada bodyguard. Lepas tu tengok kat belakang lelaki ni, unta, banyaknya unta, lebih kurang 100 ekor. Wa amamaha fahlun kabirun, dan di hadapan unta yang banyak-banyak ni ada leader unta. Dia unta ni tuan-tuan, dia ada ketua dia, dia panggil fahl. Fahl ni gelaran lah, gelaran bagi unta yang akan berjalan dekat depan. Mutawif tuan-tuan, mutawif. Jadi kalau mutawif ni berjalan, seluruh jamaah unta akan ikut mutawif ni. Gitu. Kalau mutawif ni berhenti, seluruh jemaah unta akan berhenti juga ikut sama mutawif. Gitu. Fahl kabir. Fabarakal fahlu, maka unta yang besar bapak dia pun duduk. Fabarakat haulah nuq, dan semua unta kat belakang, jemaah-jemaah semua duduk belakang. Wa huna qala al-faris li ahadi abdaihi, lalu penunggang kuda yang besar ni, dia masuk dalam kemah, dia pun cakap dekat salah seorang bodyguard dia, boy, come here boy, datang, ihlib hadhihi, wa asyara ila naqatin saminatin waski syaikha. Dia kata, boy, come here. Ya tuan, kau tolong perah susu unta tu, bagi orang tua ni minum. Jadi dia punya bodyguard pun pergi perah hatta mala al-ina, sampai penuh bekas. Wa wada'ahu baina yaday syaihi wa tanaha anhu. Dia pun bawa depan orang tua ni, dia letak susu, dia pun ke belakang. Orang tua ni dia pun raba-raba, ada susu ni kan. Fajara'a minhu jur'atan aw jur'ataini wa tarakahu. Dia pun minum seteguk
2 teguk, dia letak. Qala ar-rajulu, berkatalah lelaki ni. Kau jangan lupa lelaki ni, dia yang cerita ni. Kau lupa dia, habis cerita kita. Dia yang cerita ni, aku sampaikan. Mamat yang sekut yang kat belakang ni kata apa? Fadababtu nahwahu mutakhaffiyan. Bila orang tu ni minum seteguk 2 teguk, jadi panglima tu ada kat sana dengan bodyguard dia duduk sembang ke hisab vape, wallahu alam. Aku ni lapar gila, tahu tak? Dah berapa hari tak makan, tak tahu duk makan apa, tengah-tengah padang pasir. Tengok pula ada susu unta. Masa itulah dia kata, aku pergi pelan-pelan, senyap-senyap, aku nak rembat susu orang tua ni. Wa akhasul ina'ah, aku pun tarik pelan-pelan, ambil. Wa syaribtu kullama fihi, dah dapat dekat aku minum. Minum minum sampai habis. Dia belasah seorang, lapar gila. Dia pun dah habis, dia pun pelan-pelan dia tolak bekas tu, dia pun nyuruh balik kat belakang. Tak lama kemudian bodyguard datang. Dia tengok, habis. Bodyguard kata, "Boskur." "Tuan, mana? Susu habis tuan." "Habis?" "Ya, betul kau." "Ya tuan, habis." "Bagus, perah lagi." Tuan dia kata. Dia pun perah lagi. Perah, letak balik kat orang tua ni. Qala fajara minhu syaihu jur'atan wahidatan wa tarakahu. Orang tua ni minum seteguk, lepas tu letak. Aku ni yang kat belakang tengok, ya ada lagi ni. Rezeki aku ni. Orang tak nampak kan malam, bila orang dah lepa, dah leka, dia pun senyap-senyap, dia tarik bekas susu tu, dia pun minum, tapi dia tak minum perhabis, minum separuh je. Sebab apa? Dia kata kebimbang. Kalau aku minum perhabis, bimbang orang syak, habis tu bekas. Ya betul, belahan tu raya pun orang tua ni. Kan? Jadi aku pun tak ada orang suspek. Minum separuh, aku letak balik. Suma amara Faris abdahu thani bi ayazbah syatan. Tak lama kemudian, panglima ni panggil dia punya bodyguard. "Boy, come here." "Ya tuan." "Sembelih seekor kambing." "Baik tuan." Sembelih kambing. Sembelih. "Buat apa tuan?" "Kambing golek." "Baik tuan." Buat kambing golek. Kambing golek untuk makan 4 orang. Penunggang kuda, 2 orang bodyguard dan orang tua ni. Aku kat belakang tengok je. Member dah lama tak makan kau tu. Nak kabur arak. Tu subhanallah, dia punya melantak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seekor kambing Syekh, kau jangan main. Kita Melayu boleh makan lamb chop sekeping pun dah bangga lah. Wa atamahu bi yadayhi hatta syabi'a ja'ala ya'kul huwa wa 'abdahu. Dah siap bakar kambing semua, dia pun makan, bodyguard pun makan, dia suap kat orang tua tu, semua makan belaka. Bila dah makan habis, kambing tu ada baki. Tak lama kemudian, wa ma huwa illa qalilun hatta akhadha al-jami' madaji'ahum wa namu nauman amiqan lahu ghatitun. Tak lama kemudian dah kenyang belaka, sandar belaka, terbaring, dia pun tidur. Hatta sumi'a minhu ghatit. Ghatit ni mana apa? Dengkur. Ni bahasa Arab ni tuan-tuan. Berdengkur. Apa dia? Ghatitun, ghatayata. Dengan senang dari perkataan ni. Takkan kau jumpanya kecuali ada cerita ni. Ada satu lagi dipanggil syakhir. Shin kha ya ra. Syakhir. Berdengkur juga. Tu bahasa Arab canggih tu. Dia pun pakat lelap belakang tidur. Cerita P.Ramlee apa ni? Tidur lagi. Ingat lagi cerita P.Ramlee nak jumpa siapa malam tu kan? Bawa ngigau. Jadi bila semua dah tidur belaka, mamat yang kat belakang nyogok, dia kata apa? Giliran aku pula nak makan kambing. Dia pun makan, senyap-senyap, makan. Dah kenyang. Dalam kepala dia kan, ingat tak dia kata, dia bersumpah kan, dia akan balik keluarga dia sama dia bawa balik harta ataupun dia mati. Aku pun keluar pada kemah, wa halaltu iqalahu wa raqibtuhu. Aku pun buka tali unta yang mutawif yang besar tu, yang depan sekali tu. Fandafa'a. Bila aku buka, aku naik, kata yalah, aku tepuk. Orang tepuk, bangkit.
Bila unta ni bangkit, seluruh jemaah bangkit belaka. Oh, bangkit. Okey, nak pergi ziarah mana Allah alam ni. Wa tabi'athu al-ibl wa masyaitu lailati. 100 ekor unta ni bergerak belaka ikut lari. Mana dia rembat 100 ekor unta malam tu. Wa masyaitu lailati. Malam tu aku berjalan tak henti, berjalan takut orang kejar kan. Orang dalam kemah tidur lah. Falamma asfara an-naharu nazartu fi kulli jihatin falam ara ahadan yatba'uni. Jalan tak berhenti sampailah subuh. Bila subuh nampak cahaya terang sikit, dia bontot kiri kanan depan belakang. Okey, alhamdulillah, line clear, tak ada orang kejar. Teruskan perjalanan. Fandafa'tu fi sayri hatta ta'ala an-nahar. Jalan sampailah tengah hari. Masa kalau tengah hari ni, kalau waktu lepas zuhur, dia punya bayang jadi panjang. Dia kalau waktu zuhur kan, ni botol matahari, bayangnya sama panjang dengan botol. Mislu zilli, sama. Tapi kalau nak dekat asar nanti, jadi mislaihi, 2 kali ganda. 1, 2, panjang gitu. Jadi bila dah matahari tegak, tengah-tengah aku berjalan, tiba-tiba aku perasan aku jalan tengok depan ni. Sekali daripada belakang, dia kata ada bayang-bayang tau. Bayang-bayang tu besar gitu. Dia kata kat sini, thumma iltafatu iltifatan fa idza ana bi shay'in ka'annahu nasrun aw ta'irun kabir. Tiba aku perasan macam ada bayang-bayang besar belakang aku, macam helang besar gitu, panjang dan lebar. Datang apa ni? Fama zala yadnu minni hatta tabayyantuhu fa idza huwa farisun ala farasin. Aku pun dah berdebar, siapa pula ni? Besar bapak ni. Aku paling aja tengok. Tu dia panglima semalam kejar aku. Besar bapak dia kata. Dalam dia tu besar, naik kuda lagi besar dengan bayang-bayang dia. Fama zala yuqbilu alayya hatta araftu ana sahibi ja'a yashudu iblahu. Memang confirm dia datang kejar aku sebab aku rembat unta dia. Inda zalika aqaltul fahla. Lelaki ni kata, alang-alang aku dah janji keluarga aku, biar mati pun tak apa. Belagak Mamat ni tu, badan kecil je. Dia pun ikat unta tu. Wa akhrajtu sahman min kinanati. Dan dikeluarkan anak panah dia nak lawan dengan lelaki ni. Wa wada'athu fi qausi. Dan aku letak dekat busur panah aku. Fa waqafa al-farisu ba'idan. Penunggang kuda ni tengok je dari jauh. Dia kata apa? Uhlul iqal al-fahl. Oi, lepaskan unta tu. Unta tu bukan kau punya. Lepaskan. Serahkan balik dekat aku. Mamat dia kata, la kalla, no way man. Laqad taraktu wara'i niswatan ja'i'ah wa aqsamtu an la arja ilayhi illa wa ma'i malun aw amut. Dia cakap, aku dah bersumpah dengan ahli keluarga aku. Aku takkan balik dengan tangan kosong. Ahli keluarga aku kebulu. Tak tahu dah berapa lama aku tinggalkan. Dah sebulan lebih. Entah hidup entah mati. Diorang sekarang dekat Hirah, antara Najaf dengan Kufah. Aku dah berjanji, aku takkan balik sama ada aku bawa balik makanan, harta, ataupun aku mati pada hari ini. Laki ni kata apa? Innaka mayitun. Confirm kau mati hari ini. Belum lawan lagi ni. Kau confirm mati. Uhlul iqal al-fahli. Lepaskan unta tu, jangan melawan. Kau jangan melawan aku. Mamat ni degil, lan ahullahu. Aku takkan lepaskan unta. Alang-alang mati biar puas hati. Summa qala. Lalu apa kata lelaki berbadan besar ni? Baiklah, kau nak test dengan aku sebelum kau kena belasah dengan aku, kita test dulu, tengok siapa power Bagusnya Mamat ni, tu kata bagus dia ni. Dia pun kata dalli zimam al-fahl wa kana fihi 3 uqadin. ثم سألني في أي عقدة منها أريد أن يضع لي السهم فأشرت إلى الوسطى فرمى السهم فأدخله فيها حتى لكأنما وضعه بيدي ثم أصاب الثانية والثالثة. Dia kata gini, yang panglima dia kata, sebelum kau nak lawan dengan aku, kita buat pertandingan dulu. Pertandingan apa pula ni? Lumba lagi? Bukan lumba lagi. Tali unta tu, contohlah ni tali unta kan, orang kata apa, letak gitu, panjangkan gitu, panjang kan.
Dekat tali unta ni tuan-tuan, dia ada 3 simpulan. 1, 2, 3. Letak kat tengah padang pasir. Jauh lah. Engkau kata kau pandai pandang kan? Aku pun pandai juga. Kita akan buat pertandingan, siapakah panahan dia boleh masuk dekat lubang ni. Letak kat tengah padang pasir. Engkau nak aku letak kat mana? Dia tanya dekat mamat yang curi unta ni. Aku nak dekat lubang yang pertama. Jadi lelaki ni tuan-tuan, dia pun panah. Dia panah, shoot. Elok masuk dekat lubang pertama. Shoot. Alamak, tepat ah. Berdebar dia tu. Mana tepat ni, kau jangan main dengan aku ni, tepat ni. Okey, yang kedua pula. Yang ni pula, sini, betul. Okey, dia pun panah. Dia panah betul-betul kena yang lubang kedua dan dia lubang yang ketiga. Dia kata, dia panah tu macam dia ambil panah dengan tangan, dia terpacak. Tepatnya tu. Bila aku tengok gini, kalau gini gaya, mampus aku. Memang confirm tak dia terlawan lah. Memang tepat panahan dia. Inda dhalika uttu sahmi ilal kinanati wa waqaftu mustasliman. Lalu mamak yang hebat unta kata apa? Okeylah, aku surrender. Kalau macam gini gaya tepat kau panah, balik awal aku. Kata nak mati, tak berani juga punya. Aku menyerah. Memang aku tak boleh lawan kau punya. Lalu lelaki yang badan besar ni, panglima ni datang kat dia. Fadana mini wa akhadha sayfi wa qawsi. Dia kata, serahkan semua pedang kau, panah kau. Mai sini. Ambil aku. Bila ambil, dia buat apa kat mamak ni? Irkab khalfi. Naik belakang aku. Naik je lah belakang aku, cakap banyak kau. Naik belakang tuan. Naik. Ni akan nak kena pelupuh ke apa kan. Jadi mamak ni pun naik belakang dia. Naik kuda tu. Farakibtu khalfahu. Aku pun naik belakang dia. Masa berjalan ni, unta-unta semua balik follow sekali lah. Lelaki ni kata apa? Kaifa tadhunnu anni fa'ilun bika. Agak-agak engkau lah, orang macam kau ni yang gembat unta aku ni, apa balasan yang sesuai untuk engkau ni? Terajang ke, sepak ke kan, ketuk ketampi ke? Mamat dia kata aswa'uzan. Tak tahu nak kata tuan, memang teruk saya kena, memang confirm teruk saya kena ni. Lelaki ni kata lagi, walima, kenapa pula? Lima fa'altu bika wa ma anzaltu bika min ana'in wa qad asfaraka Allah bih. Yalah, saya nusakan tuan, saya gembat unta tuan. Lelaki ni kata apa, yang badan besar ni? Awatadhunnu anni af'alu bika su'an wa qad syarakta muhalhilan ya'ni abahu fi syarabihi wa ta'amihi wa nadamtu tilka laylah. Lelaki ni kata apa? Bahasa mudahnya, aku ni, kalau aku nak belasah kau, dah lama aku belasah kau masa kau rembat susu abah aku tu tak? Maknanya dia tahu dia rembat susu abah dia. Kau tahu abah dia yang tua tu lah, dalam kemah tu. Dia tahu. Ya, pada mamat tumpah minum, dia perhati, biar ke dia. Maknanya dia tahu ada mamat ni dalam kemah dia. Yang kau rembat susu tu bapak aku punya. Kau ingat tak kau nak rembat yang mula sekali? Apa dia? Kuda besar tu. Lah, dia punya juga punya. Kau ingat tak cerita tu, kena lupa dah. Takkan aku nak ulang balik, letih lah aku. Orang ni betul lah. Kan, kuda yang mula dia jumpa tu kan. Aku dia jugalah. Itu aku punya juga. Lepas tu kau masuk kemah aku kan. Kau rembat susu abah aku. Lepas tu, bila kita tidur, kau belasah pula lamb chop lah. Apa lamb chop lah? Apa kambing golek tu? Ingat macam aku tak tahu. Mana kalau aku nak belasah, aku lama dah belasah. Tapi aku bagi tak apalah, nak numpang makan, nak numpang minum biar je. Tapi bila kau rembat unta, melampau lah ni. Dia kata kan. Jadi orang tua dalam kemah tu bapak tuan ke? Bapak akulah. Kau tak tahu tu bapak aku? Kau pernah dengar tak nama Muhalhil? Dia pun sebut nama orang tua ni. Nama orang tua tu apa? Muhalhil. Fama in sami'tu ismal muhalhilin. Laki ni kata, tukang cerita ni kata, bila aku dengar je nama Muhalhil, aku pun kata, maknanya tuan ini anak dia ke? Anak dia lah. Tuan ke yang bernama Zaid Al-Khail? Tu tahu nama dia tuan-tuan. Tuan ke orangnya Zaidul Khail? Akulah orangnya. Lah, patut lu. Tu nak kabarnya, bapak dia ni glamour kat padang pasir. Kira ayah di kawasan padang pasir lah senang cerita. Sebut nama Muhalhil, jin tanah pun kenal buat dia nak kabarnya. Dan orang sebut Muhalhil, orang kenal Muhalhil ni ada seorang anak nama apa? Zaid Al-Khail, Zaid kuda. Dengan sebab kuda dia besar tu. Mampu dia kata,
tuan ke orangnya? Akulah Zaidul Khail. Lah, tuan orangnya. Aku orangnya. Apa kata mamak ni, kata ketua ni, masak aku. Kun khaira asirin, wahai tuan Zaid Al-Khail, maafkan saya. Apa kata Zaid Al-Khail? Sekarang kita kenal nama dia, senang. Zaid Al-Khail kata apa? La ba'sa alaika, don't worry. Small matter. Wa madabi ila maudhi wa qala. Dia kata apa? Gini. Wallahi lau kanat hadhihi al-ibil li sallamtuha ilaika. Untuk pengetahuan kau, demi Allah, kalau unta yang kau rembat ni aku punya, dah lama aku bagi kau ambil lah kalau kau nak. Walakinnaha li ukhtin min akhawati. Tapi unta tu adik-beradik perempuan aku punya. Aku ni diamanahkan jaga unta adik-beradik aku. Jadi benda tu amanah, aku nak jaga. Tapi kau jangan bimbang. Kita ada rezeki lain. Rezeki apa tuan? Faqim indana ayaman fa inni ala washaki gharatin qad aghnam biha. Insya-Allah dalam sehari dua, insya-Allah, tengok 3-4 hari ni kita akan pergi merompakkan besar-besaran dekat padang pasir, dan kita akan dapat harta rampasan perang. Dan aku berjanji, kalau aku dapat harta rampasan perang, aku akan bagi dekat engkau. Sambung lepas azan. Zaid Al-Khail ni tuan-tuan dekat Mamat ni, kau jangan susah hati. InsyaAllah lagi 3-4 hari nanti kita akan buat serangan mengejut dekat tengah padang pasir. Dengar ceritanya ada rombongan peniaga-peniaga akan lalu, kita akan rompak dia orang. Dah aku janji, kita dapat harta rampasan, aku akan bagi dekat kau semua untuk kau bawa balik pulang pada keluarga kau yang dah lama tunggu tu. Baik tuan. Wa ma hiya illa ayyamun thalathatun hatta aghara ala bani Numairin faghanima qariban min 100 naqatin fa'atani iyyaha kullaha wa ba'atha ma'i rijalan min indihi yahmunani hatta wasaltu al-hirah. Ya sungguh 3 hari kemudian Zaid Al-Khail dengan geng-geng penyamun padang pasir ni, orang kata diorang buat sekatan, dan adalah pedagang-pedagang lalu, dia pun ambush. Kaya kan, kejar rembat, lalu berjaya dirembat lebih kurang 100 ekor unta. Ahlinya Said. Jadi 100 ekor unta dia rembat, kau tahu. Bila rembat, Zaid Al-Khail ni dipanggil mamat yang rembat unta dia. Dia kata, sebagaimana aku dah janjikan pada engkau, ingat tak janji itu? Ingat. Semua ni an-naqah aktsaru min 100 naqah, lebih 100 ekor unta engkau ambil, bawa balik ke pulang keluarga engkau. Seekor pun dia tak ambil. Nak khabarnya, Zaid ni tuan-tuan, walaupun dia penyamun, tapi dia penyamun yang janji ditepati. Dia bukan janji dicapati. Dia bukan yang ABCDGST. Harga barang semakin tinggi, gaji tak naik lagi, semua makan Maggi ni. Pelotak kau. Dia orang kata nak ada GST, nak ambil GST balik kan. Tu semua kaki clap. Geram lah aku ni kan. Bohong pula ke, klepet PH kata keluar kan. Kencing kat banyak kau. Zaid Al-Khail ini ketika zaman jahiliyah, dia ni cakap, dia buat dan dia tunaikan janji dia. Tu bagus dia. Sebab tu Nabi kata, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam. Sebaik-baik kamu di zaman jahiliyah, sebaik-baik kamu ketika Islam. Cakap, dia buat. Walaupun di zaman jahiliyah kan, ibarat kata macam Robin Hood lah dia ni. Robin Hood, tapi Robin Hood yang tak mementingkan diri sendiri, dia bagi pada orang. Jadi Muhammad ni pun dapatlah rezeki, bawa balik 100 ekor unta. Bukan sekadar begitu, Zaid Al-Khail mengarahkan bodyguard dia supaya follow Muhammad ni supaya selamat sampai dekat keluarga dia. Ini cerita bila? Cerita ketika Zaid zaman jahiliyah. Habis cerita dia. Masuk cerita Islam pula. Tilka kanat suratu Zaid Al-Khail fil jahiliyati, amma suratu fil Islami fatajluha kutubu siyari fataqul. Adapun kisah dia ketika dalam Islam,
lama balagat akhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam sam'a Zaid al-Khail, ketika tersebar berita di seluruh semenanjung Arab tentang kemunculan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid al-Khail dengar berita ni. Wa waqafa ala syai'in mimma yad'u ilaihi a'ada rahilatahu wa da'a sadat al-kubara min qaumihi ila ziyarati Yathrib wa liqa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid al-Khail ajak geng-geng dia, penyamu-penyamu ni yang ada level general dan sebagainya, jom kita pergi ke Yathrib, pergi ke Madinah. Buat apa? Ada expo mahal ke? Bukan. Buat apa? Jumpa seorang lelaki, namanya, dengar-dengar ceritanya dia tu Nabi akhir zaman. Dia ni, Zaid ni orang padang pasir tau, tak tahu benda, tapi dia dengar. Kadang-kadang orang begini tuan-tuan, hati fitrah dia bersih. Walaupun dia hidup begitu, tapi itu kelebihan dia orang. Aku nak cakap pun susah. Kita kena kawan dengan orang padang pasir, baru kita tahu bagaimana budi hati dia orang. Macam mana dia susah, dia ada fitrah memuliakan orang dan sebagainya. Jadi Zaid ni bila dengar pasal Nabi SAW, dia ajak geng-geng dia pergi bertemu Nabi SAW di Madinah. Falamma balaghu al-Madinata tawajahu ila al-Masjid an-Nabawi syarif wa anahu rakaibahum bi babihi. Sampai-sampai rombongan Zaid al-Khail, geng-geng penyamu-penyamu ni sampai kat Madinah sedang molek, Nabi atas mimbar tengah berkhutbah. Zaman dulu masjid bukan macam sekarang lah kan, tak ada dinding, on air semua, open belaka, yang ada atap. Jadi daripada luar tu diorang datang, diorang pun terus boleh nampak Nabi SAW. وصادف عند دخولهم أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب المسلمين من فوق المنبر. Dan molek bila dia sampai, Nabi SAW tengah berkhutbah. Walamma absarahum Rasulullah SAW qala yukhatibul muslimin. Nabi perasan dia orang datang, dan Nabi pun ada rasa, orang kata ada rasa ni orang luar ni, cara pakaian, cara orang padang pasir ni keras-keras ni. Nabi pun kata, ini khairun lakum min al-uzza wa min kulli ma ta'budun. Ini khairun lakum min al-jamal al-aswad alladhi ta'budunahu min dunillahi. Nabi kata, sesungguhnya aku Rasulullah, aku lagi bagus daripada Tuhan Uzza yang kamu sembah. Sesungguhnya aku Rasulullah, aku lagi bagus daripada unta hitam yang kamu sembah selama ini. Dia ada benda-benda khurafat, puak-puak jahiliah ni, dia sembah unta dan sebagainya. Apabila Rasulullah SAW berucap begitu tuan-tuan, jadi geng-geng padang pasir ni dengar, ditakdirkan Allah, dalam ramai-ramai geng padang pasir ni, Zaid al-Khail tertarik dengan dakwah Rasulullah SAW. Qala wa amma Zaid faqad kana lahu sya'nun akhar. Fama in intaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khutbati hatta waqafa Zaid al-Khail baina jumu'il muslimin. Jadi kan dibawa geng-geng kan, geng-geng ni kata, belalah layan aku Muhammad ni, tahya ke tidak entah. Kalau kita ikut Muhammad, kita pula jadi balaci. Tak ada. Kau ni ikut, kau nak belah. Belah. Zaid al-Khail tak balik tuan-tuan. Dia pun masuk dalam masjid. Bila habis khutbah, waqafa Zaid al-Khail baina jumu'il muslimin. Dia berdiri tengah-tengah ni. Wa kana min ajmali rijali jamalan wa atamihim khilqatan wa atwalihim qamatan hatta innahu kana yarkabul faras fatakhittu rijlahu ala al-ardi kama law kana rakiban himaran. Masya-Allah. Dia kata bila Zaid masuk masjid, Nabi atas mimbar, dia berdiri. Bila dia berdiri, orang perhati dia. Orang mana turun pada planet Marikh apa dia ni? Badan besar bapak engkau tu, tinggi, sado, taf, duduk di tinggi. Nabi tengok je dia. Dia ni tinggi, besar, handsome pula tu. Padang pasir pun handsome tau. Dan dikatakan dalam sirah ni, wa atamihim khilqatan wa atwalihim qamatan, tinggi dan sempurna. Ada orang dia tinggi kurus. Kan? Ada orang yalah dia tak sempurna. Dia ni kalau kau tengok badan dia, aku nak cakap pun susah sebab aku tak nak tengok. Dia punya tinggi, dada, badan, kaki cantik belaka, orang kata kemas. Gitu. Package tu sempurna. Kalau jadi boxer sesuai contoh. UFC ada kategori apa heavyweight dan sebagainya. Itu sesuai makna badan itu. Kalau badmintonnya orang ada sesuai segi ketinggian. Jadi sesuai je gini.
Dia kata, nak tahu tinggi ke tidak? Hatta innahu kana yarkabul faras fatakhittu rijlahu 'ala al-ardi kama law kana rakiban himaran. Tingginya dia, kalau dia naik kuda, kaki dia cecah tanah. Kaki dia cecah tanah. Kau faham tak aku cakap ni? Bukan kuda kepang bang Rohi, bukan kuda padi. Kuda padi aku boleh cecah lutut. Ini kuda perang besar bapak punya kuda, kaki dia cecah tanah bang. Bukan kaki kuda, kaki dia. Patut orang panggil Zaid al-Khail, Zaid kuda. Tinggi, subhanallah. Berapa meter, berapa kaki, wallahu alam. Kita kalau naik kuda kan, mana boleh cecah tanah. Cecah tempat masuk kaki lah tu, kaki kita. Tapi tinggi. Kalau naik keldai pun sama juga, kaki akan cecah tanah juga. Wa qama biqamatil mamsyuqah wa atlaqa sautahu al-jahir. Dia pun berdiri di hadapan Nabi SAW. Dia kata apa? Ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Sempoi, senang masuk Islam dia. Tak cakap banyak. Nak kabarnya dia. Faqbala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala man anta? Nabi pun tengok dia, dia kata, engkau ni siapa? Faqal ana Zaidul al-Khail bin Muhalhil. Sailah Zaid al-Khail bin Muhalhil. Bila Nabi dengar Zaidul Khail, Zaid kuda kan, Nabi terus tukar nama dia. Bal anta Zaidunil Khairi. Bahkan kau Zaid yang baik. Terus tukar nama. Jadi sunatnya gitu. Kalau nama kita tak senonoh atau apa-apa, Jokowi Toto, Joko Supranto, apa lagi orang yang tengah benda tu tukar nama pada nama yang ada makna. Nabi kata bal anta Zaidunil Khairi la Zaidul Khail. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillahilladzi jaa bika min sahlika wa jabalika wa raqqaqa qalbaka lil Islam. Sekali puji bagi Allah yang menjemput kau datang daripada jauh padang pasir, bukit buka, gunung ganang, datang ke Madinah dan masuk Islam. Padahal dia datang ramai tadi, tapi dalam ramai-ramai Allah pilih dia. Subhanallah, rezeki. Sebab tu kita ni harap-harap dengan rahmat Allah pada kita, Allah peliharalah akidah kita sampai kita mati, insya-Allah. Amin. Siapa sangka kan penyamun tarbus Robin Hood ni Allah pilih dia. Subhanallah, rezeki dia. Qala ثم مضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله ومعه عمر بن الخطاب ولفيف من صحابته. فلما بلغوا البيت طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيد متكئا فعظم عليه أن يتكئ في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nabi pun ajak pergi rumah Umar, beberapa orang sahabat termasuk Zaid datang rumah Nabi. Jadi Zaid kan tinggi. Bila tinggi kalau nak duduk tu macam orang tinggi kalau duduk lama tulang belakang sakit, jadi bengkok tulang dia kan. Jadi Nabi pun bagi bantal. Nabi kata, ni sandar orang kata apa ni? Berteleku Ya Syam, betul. Sama lah tu. Awak gini, kau tu sakit belakang kan? Awak gini. Nabi tu buat gitu. Dia kata, tak nak ya Rasulullah. Tak apa. Tak nak. Tak apa. 3 kali Nabi suruh dia buat gitu, tak nak. Kenapa? Dia kata, kerana fa'azuma alaihi ayattaki'a fi hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak sanggup nak berteleku di hadapan Nabi sebab jaga adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia Arab Badawi padang pasir, tapi adab dia jaga dengan Nabi. Sebab tu kita kalau belajar kena jaga adab belajar ni kan. Adab dengan ilmu, adab majlis ilmu, adab dengan ilmu yang kita belajar di tafsir ke hadis ke sirah ke apa, ada adabnya. Dia ni Nabi bagi, so tak nak dia jaga adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tengok, perhati ke dia. Nabi kata apa? Ya Zaid, ma wusifa li rajulun qattu thumma ra'aitu illa kana duna ma wusifa bihi illa anta. Bahasa mudahnya gini, Zaid, aku ni dalam banyak-banyak orang yang aku tengok, orang akan cakap dia ni ya Rasulullah kan, badan dia besar gini-gini. Tengok tak besar pun. Kadang ada orang gitu kan, orang kata Ustaz tak tengok dia apa badan besar bapak. Biar betul, iya. Kali aku tengok, taklah besar mana pun, sembang je lebih. Kan ada orang kes gitu. Kata dia Ustaz muka handsome. Tengok tak ya, sikit tengok, handsome aku lagi. Contohlah kan. Ada orang gitulah. Nabi kata cerita macam bagus, tengok tak ada pun, biasa je kecuali engkau ni aku dengar lama dah.
Zaid al-Khail, badan besar, tinggi, kalau naik kuda kaki cecah tanah. Engkau ni, orang bila cerita, ya sungguh. Tingginya, badannya, sadonya, memang sungguh. Dia pun sengih je kan. Baik dia ni, subhanallah. Nabi kata, kaifa asbahta ya Zaid? Apa khabar kau, macam mana sekarang ni? Zaid kata, asbahtu uhibbul khaira wa ahlahu wa man ya'mal bihi. Saya Rasulullah, alhamdulillah, dan saya rasa saya suka kepada kebaikan dan orang-orang yang berbuat kebaikan, dan orang yang wa may ya'mal bihi, orang yang suka buat baik, saya suka pada orang tu. Fa in amiltu bihi ayqantu bi sawabihi wa in fatani minhu shay'un hanantu ilaihi. Saya ni ya Rasulullah, padahal baru hari pertama masuk Islam tau, tapi cakap macam dah berpuluh tahun masuk Islam. Dia kata, saya ni ya Rasulullah, kalau saya buat baik, saya yakin dapat pahala. Tu hebatnya dia. Baru hari pertama masuk Islam je. Kita dah berpuluh tahun nak bersedekah ketar lagi. Dapat pahala ke tidak? Dapat sungguh-sungguh. Tak boleh kan. Ketar je. Fama amiltu bihi illa ayqantu bi thawabihi. Kalau aku buat, aku yakin dapat pahala. Fa in fatani minhu syai'un, tapi kalau saya terlepas peluang berbuat benda kebaikan itu, hanantu ilaihi. Saya akan rasa, alah kenapalah aku tak buat baik, kenapalah aku tak sedekah, aku terkenang. Jadi macam gitu dia kata. Nabi kata, hazi alamatullah fi man yurid. Inilah tanda Allah sayang dekat engkau, rezeki engkau dapat benda ni. Faqala Zaid, alhamdulillahilladzi ja'alani ala ma yuridullah wa rasuluhu. Segala puji bagi Allah yang menjadikan aku ini mengikut kehendak Allah dan Rasulnya. ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني 300 فارس وأنا كفيل لك بأن أغير بهم على بلاد الروم وأنال منهم. Dia kata ke Nabi, ya Rasulullah, saya ada permintaan ni, kau nak apa? Cakap. Boleh tak Rasulullah berikan kepada saya 300 panglima perang, 300 penunggang kuda yang hebat? Kau nak buat apa? Saya akan gunakan 300 orang ni untuk lawan Rom. Kau biar betik kau. Lawan Rom 300 orang. Macam tak logik je. Tapi dia ni confident, kau tak? Zaid. Betul, saya berani jamin ya. Wa ana kafilun, dia kata. Aku jamin ya Rasulullah, 300 orang ni, dengan tentera berkuda ni, aku akan tawan negara Rom. فأكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم همته هذه وقال لله درك يا زيد أي رجل أنت. Nabi kata, Masya Allah, kau ni orang apa kau ni? Orang apa kau ni? Ni takjub Nabi kata, hebat kau ni, 300 orang je kau nak lawan Rom semua. Iya betul, Masya Allah, hebat entah Syekh. Mari gitulah bahasa mudanya, hebat entah ni. Tak lama kemudian, ثم أسلم مع زيد جميع من صاحبه من قومه. Tak lama kemudian ramailah kawan-kawan Zaid yang masih ada saki-baki dengan dia masuk Islam belaka. Dan Zaid beberapa hari di Madinah minta izin untuk pulang ke kampung halaman dia. Wala mahamma Zaid birruju' huwa wa man ma'ahu ila diyari fi Najd wa da'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Zaid nak balik kampung dia dekat Najd, sekarang dekat Riyadh. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak minta izinnya nak balik kampung, nak berdakwah dekat kampung saya. Nabi kata, okey, selamat balik. Dan masa nak babai tu, nak ucapkan apa perpisahan ni, Nabi kata, ayyu rajulin hadha. Pesen manusia apa kau ni kan? Badan besar, orang hebat. Nabi perhati je, tiba-tiba Nabi kata apa tau? Kam sayakunu lahu minasya'ni law salima min waba'il madinati. Nabi kata, dia ni kalau umur panjang ni, besar jasa dalam Islam. Kalau umur dia panjang, besar jasa dalam Islam. Tapi itu pun kalau Allah Ta'ala panjangkan umurnya, kalau dia terselamat daripada wabak demam Madinah. Masa tu kebetulan di Madinah ramai orang kena demam. Zaid pun demam juga. Tapi taklah nampak sangat, dia kan orang besar, tak, orang badan sadu, takkan nak cerita pasal dia demam. Pebarang, simple present tense kan. وكانت المدينة المنورة آنذاك موبوءة بالحمى. Jadi masa tu Madinah ramai orang kena demam. فما إن برح زيد الخير حتى أصابته فقال لمن معه جنبوني بلاد قيس فقد كانت بيننا حماسات من حماقات الجاهلية ولا والله لا أقاتل مسلما حتى ألقى الله عز وجل. Dia kata dekat kawan dia, kita akan teruskan perjalanan balik.
dan jangan lalu kawasan-kawasan ni aku tak nak lalu. Nanti jumpa geng-geng lama, aku akan terpengaruh dengan dia orang. Kalau dia ajak aku rompak lagi, aku tak nak, aku dah taubat dah, aku dah jadi orang Islam, aku nak terus balik kamu dan keadaan aku beriman pada Allah Ta'ala. تابع زيد الخير سيره نحو ديار أهله في نجد على الرغم من أن وطأة الحمى كانت تشتد عليه ساعة بعد أخرى فقد كان يتمنى أن يلقى قومه وأن يكتب الله لهم الإسلام على يديه وطفق يسابق المنية والمنية تسابقه لكنها ما لبثت أن سبقته فلفظ أنفاسه الأخيرة في بعض طريقه ولم يكن بين إسلامه وموته متسع لأن يقع في ذنب. Dia pun meneruskan perjalanan, berjalan ditarikan Allah sampai tengah jalan Zaid Al-Khaili jatuh sakit, makin tenat dan akhirnya meninggal dunia radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata pengarang ni? Beruntungnya Zaid Al-Khail masuk Islam, baru sangat masuk Islam, baru sangat, dan jarak dia masuk Islam dengan kematian dia satu tempoh yang pendek yang menyebabkan dia tak sempat nak buat satu dosa pun. Allahu Akbar. Kita ni tak tahu dosa banyak mana. Na'udzubillah, minta Allah tutup aib kita di dunia juga di hari akhirat. Amin. Sejak kita balik sampai sekarang ni, besok tak tahu cerita, malam ni tak tahu cerita dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Zaid Al-Khail masuk Islam dengan perjalanan balik kampung, tiba-tiba mati tengah jalan. Betapa untungnya dia. Umur yang cukup cantik dihabiskan dalam Islam dalam pendek sangat waktunya, dalam keadaan dia tak sempat buat satu dosa pun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu betul Nabi kata, kalaulah Zaid ni panjang umurnya, banyak peranan jasanya dalam Islam, tapi Allah mentakdirkan seakan-akan Nabi dah tahu benda tu, kalaulah dia terselamat daripada wabak demam panas di Madinah Al-Munawwarah. Itulah tuan-tuan kisah sahabat Nabi yang tak terkenal dia ni. Kita pun tak kenal dia ni kan, Zaid Al-Khail ini. Tapi Allah Ta'ala mentakdirkan walaupun ketika zaman jahiliah awalnya hebat, tapi masuk Islam sekejap saja sempat mendapat title sahabat Nabi SAW dan digunakan mati dalam keadaan Islam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab. Takbir.